dan selamat pagi. Saya Akila dan Aufa, teman bual bicara kita pada hari ini. Pada pagi ini, kita akan membincangkan isu rasuah. Namun, sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada hari ini, mari kita sama-sama saksikan sedutan penangkapan seorang lelaki yang bergelar Datuk kerana jenayah rasuah. Seorang pemilik syarikat pemaju didapati bersalah atas kesalahan memberi rasuah yang bernilai RM1 juta kepada seorang penjawat awam supaya projek pembangunannya akan diluluskan oleh pihak kerajaan. Mengikut Seksyen 16BA Akta Pesuruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan sabit kesalahan, bersalah boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan didenda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atas nilai suapan kesalahan itu atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi. Dalam membincangkan isu ini, kami telah menjemput 3 orang presiden yang ada lagi di sana. Baiklah, saya ingin bertanyakan kepada Ketua SPRM. Bolehkah Puan berkongsi berapa kritikalnya masalah rasuah di Malaysia ini? Baiklah Cik, terima kasih. Pada pandangan saya, kes rasuah di Malaysia amat membimbangkan. Daripada 180 buah negara, Malaysia berada di kedudukan 57 dan berdasarkan kajian yang kami telah lakukan, 38% adalah daripada sektor penjawat awam dan lagi 62% adalah daripada sektor swasta dan juga sektor awam. Seperti yang telah diperkatakan oleh Ketua SPRM sebentar tadi, boleh kita lihat betapa merisaukan kadar jenayah yang berlaku di negara kita. Baiklah, seterusnya saya ingin mengutarakan soalan berikutnya ini kepada mantan Ketua Polis negara kita. Pada pendapat Puan Wani, apakah sebab ataupun punca terdapat pihak yang sudi menerima rasuah walaupun mereka sudah jelas akan keburukan rasuah ini? Silakan Puan. Terima kasih Cik. Pada pendapat saya, penerima rasuah ini tidak mempunyai sifat integriti dalam diri mereka dan mempunyai ketamakan yang melampau dalam diri mereka. Seperti yang dikatakan oleh Ketua SPRM sebentar tadi, seramai 30% daripada penerima rasuah adalah di kalangan penjawat awam dan tidak dapat saya nafikan daripada 38% itu adalah pegawai polis. Dan istilah yang terkenal di kalangan pegawai polis itu ialah duit kopi. Duit kopi ni secara ringkasnya saya jelaskan ialah duit yang digunakan oleh pesalah untuk melepaskan diri mereka daripada kesalahan yang mereka telah lakukan. Jadi sekiranya perkara ini berterusan di negara kita, saya risau kestabilan negara kita akan tergugat dan menyebabkan kekacauan. Ya, saya amat bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Puan Farah sebentar tadi. Duit kopi ini sering berlaku sehingga ianya dianggap sebagai satu perkara yang normal. Saya juga yakin perkara ini akan beri impak yang besar kepada penjawat awam di Malaysia. Rasuah ini juga akan menyebabkan memberi impak yang besar juga kepada ekonomi. Seperti yang kita sedia maklum, Malaysia merupakan negara yang ke-57 daripada beratus negara yang merupakan negara korup. Jadi sekiranya perkara ini berterusan berlaku dan kedudukan kita meningkat, saya risau satu hari nanti akan berlakunya inflasi di negara kita kerana pelabur luar tidak yakin untuk melabur di dalam negara kita. Sememangnya tidak boleh dinafikan lagi bahawa rasuah itu membawa kepada 1001 kesan negatif di negara kita. Seterusnya, saya ingin mengajukan soalan berikutnya ini kepada pengerusi rasuah basta, Puan Ayuni yang sudi hadir pada rancangan kita pada hari ini. Terima kasih Puan. Jadi, Persatuan Rasuah Basta ini merupakan satu gerakan yang dilakukan untuk memberi kesedaran kepada rakyat tentang isu rasuah. Jadi, apa pendapat Puan Ayuni tentang langkah yang boleh dilakukan oleh mana-mana pihak untuk membanteras isu rasuah yang semakin membusuk di negara kita Malaysia ini? Silakan Puan. Terima kasih kepada Cik Akila dan Cik Aufa kerana sudi menjemput saya ke rancangan hari ini. Seperti yang diterangkan oleh Cik Pengacara kita sebentar tadi, Rasuah Basta merupakan gerakan yang dilakukan oleh rakyat demi rakyat. Ia bertujuan untuk membersihkan sistem nilai yang telah korup yang berlaku di segenap lapisan masyarakat tanpa mengira kaum atau agama. Bagi membanteras rasuah ini, semuanya perlu bermula daripada rakyat sendiri. Antaranya, didikan dari kecil tentang betapa kotornya dan tidak berintegritinya rasuah perlu diterapkan dalam diri masyarakat. Masyarakat juga perlu dijelaskan rasuah merupakan hasil yang kotor.
Tanya pada diri sendiri, mahukah kita menyuap nasi kepada anak-anak atau keluarga dari hasil sumber yang tidak halal lagi bersih menjadi darah daging kita? Saya amat mengagumi dengan organisasi Rasuah Buster dalam membantu pihak seperti SPRM. Tambah lagi, pesalah tanpa mengirim kedudukan mereka dalam pentadbiran negara hendaklah dihukum dengan tegas kerana rasuah boleh menjatuhkan sesebuah negara yang maju. Oleh itu, saya yakin bahawa amalan forum ini mampu dibanterai sehingga ke akar umbi. Terima kasih saya ucapkan kepada tiga-tiga panel pada hari ini. Dengan itu, saya berharap penonton di luar sana mampu mengambil iktibar dan sesekali tidak terjebak dengan rasuah. Ingat, rasuah membawa padah. Terima kasih saya ucapkan, jumpa lagi dan Assalamualaikum.